Berarti okey ni. Masih? Okey. Nak tukar. Oh. Ni anak Tafiz mana? Okey. Ni Tafiz mana? Anak Tafiz mana? Tafiz mana? Tafiz mana? Budak-budak Tapi kalau gini Air dah ada. Ambil air. terus Tak apa lagi. Tak pasang lah apa. Terang je. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana ila siratal mustaqim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ana zukhrina wa mallana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal mu'minun, ayuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagai mukadimah, satu riwayat daripada sahabat besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan sepupu bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nama dia iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya ada satu orang laki-laki yang dia asal daripada negeri Yaman. Kemudian oleh kerana dia dengar semua cerita tentang Muhammad bin Abdullah Rasulullah ini, orang dah cerita sama, kata di Mekah tu ada seorang laki-laki nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia ni mengaku diri dia Nabi, kemudian dia ada pengikut. Bila dok cerita sama, dan laki-laki ni tadi yang nama dia Dhimat, dia dengar sama, mari keinginan yang kuat di hati dia untuk nak pergi ke Mekah dengan tujuan nak tengok, nak jumpa dengan iaitu Nabi. Kemudian satu hari dia pergi ke Mekah. Bila dia sampai di Mekah, kemudian dia jumpa dengan segolongan dari kalangan penduduk Mekah. Dia nak tanya tentang Nabi. Kebetulan pula dia tersilap kumpulan, dia nak tanya. Orang yang dia nak tanya ni orang yang tak berakhir dengan Nabi. Kita boleh agak tak jawapan ni? Boleh agak tak? Lalu ni ada satu orang daripada Kota Baru datang cari kita di Ketih ni. Datang nak cari, nak jumpa kita di Ketih ni. Sampai di Ketih, dia jumpa segolongan dari kalangan orang. Dia tanya tentang kita, dan orang yang dia tanya ni tadi pula jenis yang benci kepada kita. Boleh agak jawapan ni? Faham tak? Siap dengan dia maki, dengan dia ludah, siap dengan dia pijak ni. Nate bada ni nak cari buat nate apa? Ni jenis mengku ayun, bukan setakat dia mengku ayun. Seluruh keturunan dia semua mengku ayun. Anak silap tempatannya. Sama juga dengan ni tadi. Syufaha min ahlul Makkah disebut. Iaitu segolongan dari kalangan penduduk Mekah ni yang mereka ni bodoh, tak reti benda. Bila Dhimat ni tadi dia tanya kepada puak-puak ni, kenal tak di mana aku boleh jumpa dengan Muhammad bin Abdullah ni? Kemudian mereka jawab apa dia? Inna Muhammad majnun.
Dia kata sesungguhnya laki-laki yang nak cari ni, yang nak jumpa ni Muhammad ini, dia ni majnun, dia ni syawir. Dia ni satu orang yang gila, satu orang yang berik. Kemudian bila dia dengar macam tu Dimat ni tadi, dia kata apa dia? Kasihan. Kasihan. Aku dengar dia ni satu nama yang besar, pengikut pun ada, cerita macam-macam aku dengar dah. Tetapi hari ni baru aku tahu, rupa-rupanya dia ni syawir. Kemudian dia sebut pula muslimin dan muslimat sekalian, kalaulah aku boleh jumpa dengan dia, lau anni raaitu hadza rajul la Allah yasfihi ala yadaya. Nah, dia sebut apa dia? Kalaulah aku, bahasa kita lah ni, kalau aku jumpa dengan dia ni satu orang laki-laki yang Tuhan bagi kelebihan dengan dia. Kelebihan dia apa dia? Yakni dia ni, dia boleh jampi orang, dia boleh sembuh orang. Mana tak bomoh? Min haziri, kalau menyakit orang datang daripada yang ni punca daripada angin, daripada gangguan ni, bagi dia je, dia jampi je, boleh sembuh. Kita ni bila masa nak jumpa tak bomoh? Kita orang Terengganu ni bila masa nak jumpa tak bomoh? Bila nak cari peraris, nak buat tangkal benda untuk perniagaan, untuk kedai, pergi jumpa tak bomoh? Bila nampak sakit lain macam dia, pergi jumpa tak bomoh? Nah, kita Terengganu ni, dan kebanyakan negeri Malaysia ni macam tu. Kalau Pahang, dia ada satu yang pelik, dia satu perangai orang Pahang ni khusus ni. Dia masuk kampung orang asli, dia pergi cari Tok Bomoh ni, tujuan apa dia? Dia cari Tok Bomoh bila ada pertandingan memancing di mana-mana kolam-kolam bayau. Faham? Dia tanya orang Temelur, dia tanya orang Jelantut, dia tanya orang Jengka, dia tanya orang Kuala Kerau, pergi. Saya ceramah belah-belah nu, baru-baru ni Muazzam Shah Maran saya ceramah. Benda yang sama kita dengar. Dia jumpa Tok Bomoh asli, tujuan apa dah? Bawa batang joran. Bawa batang joran supaya Tok Bomoh tu perasap dempi dan sebagainya, biar besok dia ngai, besok pertandingan dia juara. Mengingat jing ni bodoh. Hak jin Tok Bomoh ni, hak dia belut ni mengingat bodoh jing. Jing pun cerdik lah ni lah, sekolah tinggi daripada kita ada, jangan main-main. Faham tak? Satu Tok Bomoh 30 orang lagi perasap joran, 30 orang lagi. Jin ni bersabuk kepala buat sampai 30 orang mari jumpa dengan aku ni. Aku nak bagi menang mana ni? Aku nak dempi dia, bagi dia mana satu ni daripada 30 orang ni. Kemudian dia fikir-fikir, kita tengok mana pengeras yang paling banyak sekali. Dia tengok yang pertama RM30 je. Ni jin terbang RM30 bapak ketekuk. Padahal hadiah pertama RM30,000. Dia bagi RM30 abah aku. Tak ada, reject terus. Alah, dia cek senarai. Yang ni paling banyak sekali, 300 dia bagi. Aku bagi dia menang. Hari pertandingan jin ikut hari pertandingan jin pun pergi ke kolam nak pastikan hok ni tadi menang. Dan dia sampai kolam dia jumpa pula jing Tok Bomoh lain. Dia buat mesyuarat dia pula dia buat mesyuarat dia habis ni kata mu berapa paling tinggi sekali pengeras? 300 ya kau aku 1,000. Orang wi ke bawah aku dan marah, reject tu hak ni pula sakit kepala. Dia kata lalah buat mesyuarat, ambil keputusan apa dia? Conclusion dia hari ni dia kata tak usah bagi hak mana-mana main jampi jumpa buah kita ni, tak usah wi menang. Kita wi hak ni hak tak ada jampi ni bagi dia menang, mampu kita. Kena ngecek dengan jing je. Perangai orang kita ni. Islam lama dah, lahir Islam tu. Tok guru majlis ada kuliah dan sebagainya. Penyakit bab syirik ni tak boleh nak tinggal lagi. Tok Bomoh asli sakit kepala. Asal pertandingan mancing je bagi rebut siapa belaka. Bagus ke? Banyak ke? Pitih dia boleh. Kalau tak, kadang-kadang RM5, kadang-kadang RM3, kadang-kadang RM2, kadang-kadang langsung tak ada bila hujan. Nampak tak? Tak Bomoh kena ikat dah dengan pelambi. Muslimin dan muslimat sekalian,
Dia ni satu orang laki-laki yang Tuhan bagi kelebihan dia. Dia boleh jampi orang. Dan dia sebut pula ramai orang yang sembuh dah dengan jampi aku. Kemudian satu hari dia jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, qala ya Muhammad. Bila dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Muhammad, inni arki min hazihi rih. Dia kata, aku ni Tuhan bagi aku satu kelebihan, boleh iaitu berubah orang daripada iaitu penyakit, boleh sembuhkan orang hok kena penyakit gangguan ataupun rih ni boleh juga kata iaitu kena angin. Tuhan bagi kelebihan macam tu. Dia beranggapan maklumat yang dia dapat awal tadi daripada puak-puak Mekah ni, hok bodoh ni, tak reti ke benda yang kata Nabi ni Majnun, syawir ni, dia beranggapan benda tu betul. Bila dia beranggapan betul maklumat tu, dia jumpa Nabi, dia sebut kepada Nabi, ya Muhammad, aku ni Tuhan bagi aku ni kelebihan boleh sembuh orang min haziri, orang yang ada penyakit gangguan, orang yang terkena angin, aku boleh sembuh. Kemudian dia tanya Nabi lagi, dia kata, fa'alak, kamu lagu mana agak-agak, munak aku jampimu. Dia silap dia tu, nak jampi orang. Sama dengan kita saya sebut awal tadi. Sebab tu kita tak boleh tanya satu tempat je. Orang yang kita nak cari, jangan tanya satu tempat. Jangan tanya satu orang ni, kena tanya 3-4 tempat, 3-4 orang tanya, baru kita boleh ambil conclusion. Hak pertama ni betul ke tak? Takut kita silap tanya, yang pertama orang benci kepada orang hak kita nak cari tu, habis. Lah ni kita nak buat lagu mana lah benda ni? Contoh, orang-orang dulu, wallahu alam lah. Wallahu alam, kalau Melayu saya tak tahu. Tetapi bangsa saya dulu, walaupun kafir, saya ingat di Sarawak dulu, jenis-jenis orang tua dulu, masa saya kecil-kecil saya ingat lagi. Dia sebelum dia nak ambil kawan tu maji rumah dia, nak pinang anak dia, nak bertunang dengan anak perempuan dia, dia kampung mana? Kampung sebelah, kampung sana. Dia akan hantar dulu orang kampung dia, saudara mara hak belah perempuan tu tadi, pergi ke kampung tu untuk cek dulu. Cek elok-elok dulu. Dia kafir, dia tak cek dapat sembahyang tak sembahyang. Sebab dia kafir. Yang dia cek apa dia? Hak ni hak nak bagi kampung, nak tunang dengan anak dia ni, lepas tu nak kahwin ni, kaki mabuk ke tak? Kalau dapat maklumat kaki mabuk ya, reject terus. Nak kahwin dengan orang hak mabuk sama buat nak apa? Kalau kita Islam, kita nak cek apa? Nak cek dulu, hak ni nak pergi Malaysia anak kita, nak tunang, semayang jaga ke tak? Masjid pergi ke tak? Kalau semayang pun tak boleh jaga, masjid tak boleh jaga, pergi. Nak harap apa dia jaga anak kita? Semayang ni asas tu, as-salatu imaduddin. Semayang tiang agama, dia tak boleh nak jaga lagi. Nak harap apa nak jaga anak kita? Ingat anak kita ni jenis ni. Jenis anak ni kambing, anak kubau, anak lembu, cukup bagi rumput, buat kandang sikit padang dah. Ni anak kita ni, kita jaga daripada kecil. Kita didik dengan agama, kita bagi pendidikan. Tiba-tiba boleh besar dah, kita kahwinkan, nikahkan dia dengan satu orang laki-laki, dengan satu menantu dia jadi hantu. Semayang tak jaga. Anak seorang 2 orang dah. Pergi pasar malam pakai suap pendek lagi. Nak jaga apa agama anak cucu kita? Lah ni benda ni orang teramai tak buat dah. Masyarakat Islam kita lah ni tak buat dan tak penting dah benda ni. Orang dulu dia buat semua. Sebab itu institusi kekeluargaan dalam Islam ni penuh dengan kerana antara punca ni kita tak ambil nak pilih menentu ni sebagai satu benda yang sangat besar dalam keluarga kita, Islam kita. Pak ni buat balik, hidupkan balik amalan orang-orang lama tu. Ni asal dengar kerja okey dah. Nak kerja mana?
engineer Petronas. Okey, tak ada tanya lain. Mayang ke benda tak ada dah. Dia dengar engineer Petronas, dia nampak gaji besar, dia nampak bonus pula sampai setahun, sampai 10 bulan gaji. Oh, dia kata okey, jalan terus. Mayang tak semayang, pakai suap pendek ke, pakai underwear dekat luar macam Superman ke, tak usah kira dah. Dia engineer Petronas, clear. Nampak tak? Mapuh kita. Dengan keturunan kita mapuh besok. Ha? Allah Akbar. Kemudian ni, bila dia tanya dengan Nabi, fa'alak, dahmu agak lagu mana? Nak tak aku jampimu? Dia anggapan dia betul-betul. Dia pegang maklumat pertama tadi. Dia ingat Nabi memang syirik. Kemudian dia nak sangat jampi Nabi ni biar Nabi sembuh. Nabi bila dia dengar-dengar fa'alak ni, maknanya boleh nak dah aku jampimu. Kemudian Nabi jawab, yang kita biasa dengar dah. Hak ni kita ambil perhatian, dengar elok-elok, kita hafal dah. Kita boleh susun elok-elok dah, susunan ni cantik dah. Lepas daripada ni, bila kita buka majlis, kita gunakan iaitu ungkapan-ungkapan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar dah. Cuma boleh jadi kita tak tahu sumber magi daripada mana. Pagi ni kita dengar dah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kepada Dimat ni tadi. Kata Nabi apa dia? Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji-puji itu bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Sehabis-habis pujian ini hanya baginya dan kepadanya lah tempat nak minta pertolongan. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa-siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, sekali-kali dia tidak akan disesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa-siapa yang dia disesatkan oleh Allah, sekali-kali dia tidak akan mendapat petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dialah yakni Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku ni kata Nabi, sesungguhnya Muhammad ini iaitu hambanya dan utusannya. Ingat terus, kita boleh ingat terus. Dimat ni bila dia dengar ungkapan Nabi ni, terpegun dia. Kemudian disebut dengan Nabi, ya Muhammad, aku ni pergi merata-rata dah. Aku jumpa macam-macam jenis manusia ni. Termasuk dengan tukang syair yang dia boleh susun kata-kata ni, syair dia cukup dengar ni, dia telinga mana sedap kita dengar. Tapi dia kata, ungkapan hak tubik daripada mulutmu ni aku tak pernah dengar dah, terlalu indah. Barak. Kemudian dia minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ulang sekali lagi. Dia kata, ya Muhammad, sekali lagi ulang. Nabi start daripada innal hamdalillah sampai wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis sekali dia minta Nabi ulang sekali lagi. 2 kali dah ulang. Kemudian Nabi start lagi daripada innal hamdalillah sampai wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis 2 kali dia minta ulang sekali lagi, 3 kali. Salat samarat. 3 kali ulang. Kita ni tak usah cakap dengan orang dengan mic kita ya. Kita khabar benda-benda kat Mac kita kata, bang ulang sekali lagi bang, okey lah, boleh lagi. Kemudian habis dah, bang sekali lagi bang ulang, nampak tak keluar mulut lagi, nata bang nak badar ni, tengok tak mana, nampak tak bang lalu bang tepek bang lalu ke Mac. Nabi 3 kali. Dimat ni minta ulang. Sabarnya Nabi ni tak ada tandingan. Semua yang ada pada diri Nabi ni tak ada tandingan dah, tak ada dah. Kumpul 1000 manusia atas muka bumi ni yang paling baik dah, paling banyak jasa pada dunia ni, kumpul nak lawan dengan Nabi seorang ya, tak boleh. Tak boleh tanding Nabi. Baik itu di Indonesia, anak kepada Presiden Soekarno yang terbaru sekali, dia bandingkan Nabi dengan ayah dia. Dia nak khabar pada abad ke-20 di Indonesia ni, dia nak khabar pada abad 20 banyak ayah dia lebih banyak jasa daripada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepik orang Indonesia marah.
Perbandingan itu tak kena, sangat-sangat tak kena. Orang buat lepak boleh. Dulu dia dah hina Islam dah dulu. Setahun 2 tahun yang lalu dia dah pernah hina Islam dah. Apabila dia kata iaitu suara muzik alunan onde-onde, satu alat mainan tradisional Indonesia ni, dia kata lebih indah daripada laungan azan. Makuh orang Indo. Marah. Kemudian ketika mana orang Indonesia marah ketika itu umat Islam, dia minta maaf, nangis-nangis. Dia minta maaf dalam keadaan menangis-nangis. Okey, MUI, Majlis Ulama Indonesia minta rakyat Indonesia supaya maafkan. Okey, clear. Tapi dia buat sekali lagi, kali ini rakyat Indonesia tidak berganjak dah, termasuk ulama-ulama dia. Sebab dua benda yang dia hina yang terbaru, dia hina iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia bandingkan dengan ayah dia Presiden Soekarno. Yang kedua yang dia bandingkan, dia kata apa dah? Mana lebih ni lebih mulia, iaitu Al-Quran dengan Pancasila. Pancasila ni kalau kita rukun negara lah. Dengar khabar untuk Indonesia ni, negara ni, Pancasila itu lebih hebat, lebih besar daripada Al-Quran lagi. Oh, tapi orang Indonesia boh. Polis sudah buat siasatan. Kali ini MUI pun tak sokong dia dah, tak pertahankan dia dah. Nadatul Ulama pun marah, Muhammadiyah pun marah. Ada silap bah. Allahu Akbar. Kemudian bila Nabi kita 3 kali ulang Dimak ni dengar, kemudian Dimak ni katakan Nabi apa dia? Ya Muhammad, hulur tangan kamu. Dia minta Nabi hulur tangan. Kemudian Nabi hulur tangan, dia sambut tangan Nabi, dia kata bai'ah aku nak masuk Islam. Kemudian Nabi bai'ah dia, Islam dia. Selepas daripada bai'ah tu, Nabi pesan kepada dia, Islam kamu boleh ni bukan untuk mu seorang je, tetapi juga untuk kaumik, untuk kaummu juga. Naam, kata dia, kaumi. Ya, untuk kaumku juga. Kata Dimat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lama selepas daripada itu, ada sekumpulan tentera yang lalu kampung Dimat ni tadi dalam keadaan iaitu mereka buat, kita sebut rondaan lah, daripada satu wilayah Islam ni ambil laporan hantar balik ke Madinah, sebab pusat pemerintahan ketika itu di Madinah. Mereka lalu di kampung Dimat ni tadi, kemudian mereka singgah sebentar. Bila mereka singgah, kemudian meneruskan perjalanan balik, keluar daripada kampung ni, keluar je. Ketua tentera ni berhentikan dulu, tentera-tentera dia tanya. Dia tanya tentera dia, ada tak siapa-siapa yang ambil apa-apa pun di kampung yang kita singgah tadi? Satu orang dari kalangan tentera tu angkat tangan, dia kata, aku ada ambil satu barang, mitharah. Mitharah ni iaitu satu benda yang digunakan untuk bersuci. Kalau kita lah ni sabun lah, mudah cerita. Didengar oleh ketua tentera ni, kemudian dia kata apa dah? Farudduha, gata balik. Hantar balik. Suruh dia hantar balik. Kemudian dia buh pula ayat, dia kata, tahu tak kampung siapa dia yang kita singgah tadi? Kampung itu kampung satu laki-laki yang sangat-sangat dimuliakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nama dia Dimat. Dia datang ke Mekah cari Nabi, nak jumpa dengan Nabi, kemudian dia bai'ah di depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi sangat-sangat muliakan dia, kita kena muliakan dia juga. Kita muliakan dia, kita tak boleh ambil apa-apa di kampung dia. Tak boleh. Sahabat ni reti dia Islam ni, reti agama ni sampai tahap tu sekali. Faham sahabat ni, satu laki-laki yang dimuliakan oleh Nabi, bukan setakat batang tubuh laki-laki itu, bukan setakat ahli keluarga, bahkan kampung halaman laki-laki yang dimuliakan oleh Nabi pun kita kena muliakan. Dia Islam dia yang ada macam ni, fikir macam ni, agama lain tak ada. Nampak tak? Ni kefahaman sahabat dulu dia hebat. Mana? Dia boleh nampak jauh lagi. Nabi sebut macam ni, tapi dia boleh kembang, dia nampak jauh. Kita nampak setakat tu je. Kalau nampak setakat tu pun kita dah
belum tentu orang yang kritik aku dia lebih baik daripada aku. Nampak tak? Tahu tak siapa? Apalah. Kita ni bila kita sentiasa kita rasa kita lebih, ada orang lebih daripada kita lagi. Faham? Kita rasa kita lebih, akan sentiasa ada orang yang lebih daripada kita lagi. Sebab itu kita diajar sepatutnya semakin kita berumur, semakin besar jawatan kita, biar kita makin tunduk. Orang tua pesan dah, jadi seperti mana padi, semakin berisi semakin tunduk. Ni makin umur makin meningkat, makin tua jawatan makin besar, sombong pula dah. Belum tentu orang yang kritik aku dia lebih daripada aku. Mana lebih dari ilmu daripada nampak tak? Orang kritik tu makna kita ada silap mana-mana lah. Muhasabah diri balik, cek silap kita mana. Bila kita jumpa kesilapan kita, alhamdulillah. Ada orang tegur, ada orang peringat kita salah silap kita di mana, alhamdulillah. Ini kita buh balik pula, kita kata belum tentu dia lebih daripada aku, sombong. Ni bila ada jawatan dah, saya menteri, saya boleh bagi dana, bila-bila masuk saya nak bagi. Dah buaya tu pula. Allahu Akbar. Baru setahun lebih jadi menteri, tak ada satu penggal. Sombong tu. Benda ni kita kena sebut nak bagi peringatan. Ada orang kata agama jangan satukan dengan politik. Salah dia. Bila kita sebut agama tak boleh disatukan dengan politik, makna nampak mutariti Islam, mutariti agama. Fiqh ni dia ada fiqh ibadah, dia ada fiqh muamalat, dia ada fiqh dalam munakahat, dia ada fiqh dalam masalah siasah. Dengar tak adik-adik? Betul nampak? Budak-budak dia reti bah. Kamu tua dah tak reti lagi, ustaz mengajar berbuat sikit kata ni lah, jadi ustaz-ustaz mengajar campur dengan politik, bodoh belaka. Dia kata bodoh ke ustaz pula dah. Dia nak ambil kitab kepung atas kepala dia, baru dia tahu. Biar hilang bengak dia. Main ngambur payah lah. Dengan ustaz lain boleh ngambur, tak boleh ngambur. Sebab hamba asal kafir. Kalau mu asal Islam lain, hamba asal kafir. Hamba rasa kafir tu lagu mana? Hidup. Tak ada pedoman, tak ada pegangan. Nah, bila Tuhan bagi hidayah, hamba seronok. Syukur. Sebab tu kalau nak cerita bab kafir ni, mu jangan cerita kafir seolah-olah mu lebih tahu daripada hamba lagi. Sila, aku sempit mu kejap lagi. Mu nak cerita bab kafir lebih daripada hamba, mu pernah duduk ke dalam keadaan kafir? Betul tak je? Kalau tak pernah duduk, mu jangan sembang lebih seolah-olah mu lebih tahu kafir daripada hamba lagi. Kalau ada supit, hamba supit depan-depan ke rumah. Tak main belakang tu, supit tu. Alhamdulillah di Terengganu tak ada dah supit. Kalau Sarawak aku supit semua. Sebab ada orang Islam tu ni yang seolah-olah dia lebih faham kafir daripada orang yang asal kafir lagi. Mari jumpa hamba. Telepon ustaz bila masa nak bincang sikit, mari jumpa. Payah sangat aku pergi jumpa pun tak apa. Orang hamba nak pergi jumpa pun 2 kali tak mau jumpa. Dalam WhatsApp group ni, dalam WhatsApp group bukan main kita tepik, hamba nak pergi jumpa 2 kali dah. Ni tahu lah sahabat kita ni. YB di Selangor 2 kali hamba nak pergi jumpa. Macam-macam alasan. Balah hamba dalam grup. Saya kata YB bagi masa nak jumpa di mana, bila masa. Saya pergi, saya seorang je. YB bawa geng-geng YB. Saya seorang, saya pergi jumpa, kita clear. Bukan nak balah, apa kita nak, kita clearkan benda ni. Tak mahu jumpa dah 2 kali. Ni dia tahu satu grup hamba. Dan ni hamba tak ada dalam grup tu. Malah aku layang lah. Dia ni berani nentu dalam grup je. Dia nak jumpa sungguh, tambah pula. Berat lah. Ni semua, ni yang pelan di dalam cerita apa? Cerita Alibaba berjarah pun ini semua mau kena tembak dah ni. Ingat tak dialog tu? Dialog Sudin. Ini macam semua mau kena tembak dah ni. Dia sakit kepala dok hari-hari mau pinjam gandum. Hari-hari mau pinjam gandum. Dia kata ini semua mau kena tembak dah ni. Nang betul nang kui betul kui.
Mutai ni bertom-tom ni, nampak ni dialog ni boleh bagi ke apa-apa ni. Live eh? Oh, live ni mampu aku. Tapi tak apa lah, Tanjung Piai okey dah. Baik, sambung. Kemudian kita sambung iaitu kitab kita Bahrul Mazi, iaitu juzuk yang ke-15. Kita habis dah. Juzuk yang ke-15. Kemudian pada bulan yang lalu kita baca bab yang ke-9 fi amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Selesai dah waktu, iaitu menyuruh mengerjakan perkara yang baik dan teguh orang daripada melakukan kemungkaran. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-10, iaitu bab majaa la taqumus sa'ah hatta taqtulu imamakum. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tiada berdiri kiamat hingga membunuh sekalian kamu akan imam kamu. Imamakum tu imam kamu makna pemimpin kamu, bukan imam sembahyang. Pemimpin ni khalifah, gubernur ataupun sultan zaman tersebut. Nah, kita tengok kerajaan Bani Umayyah, tengok kerajaan Bani Abbasiyah dan sebagainya. Bagaimana sampai ada yang 1000 tahun, berapa ramai dari kalangan iaitu khalifah mereka ataupun gubernur mereka yang dibunuh. Tak usah cerita jauh. Tengok sahabat Nabi ya, Khulafa Ar-Rasyidin, 3 mati dibunuh lagu mana. Baik, kemudian katanya, ketahuilah kiranya ya saudaraku, satu daripada sebesar-besar maksiat iaitu kemungkaran dan fitnah yakni kebinasaan yang dilakukan kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membunuh imam-imam muslimin dan sultannya. Sama aja imam iaitu apa dia disebut imam yakni pemimpin dan sultan itu tadi sama ya. Baik, kemudiannya dia nak cerita apa dia antara kemungkaran yang besar dan juga fitnah kebinasaan yang besar yang dikenakan ke atas iaitu umat Islam ini apabila iaitu berlakunya pembunuhan ke atas iaitu imam-imam ataupun pemimpin-pemimpin, sama ada mereka itu diberi gelaran khalifah, sama ada mereka itu diberi gelaran gubernur ataupun sultan. Nampak? Baik. Kemudiannya katanya maka perkara ini telah dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya akan berlaku orang-orang membunuh imamnya dan sultannya. Satu nak fokus apa dia? Nabi cerita dah. Sebelum Nabi wafat, Nabi cerita dah benda ni. Nabi bagi gambaran dah. Cuma Nabi tak bagi secara spesifik. Nama orang nak kena bunuh ni, sekian-sekian nama, bila dan sebagainya. Dia tak spesifik, detail macam tu. Tapi Nabi bagi gambaran dah dan ia benar-benar berlaku. Ini antara mukjizat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka katanya menunjukkan bahawasanya ialah satu daripada alamat. Dia kata satu daripada alamat makna tanda. Alamat ni tanda. Nabi kita sebetulnya Rasulullah dengan tiada syak lagi. Mana petanda Nabi ni betul. Apa yang Nabi ucap ni, yang Nabi khabarkan masa dia hidup ni memang betul. Dan tidak ada syak, makna tak ragu lagi. Kita kalau kita belajar hadis yang melibatkan fitnah ni, melibatkan akhir zaman ni, kita akan nampak satu persatu apa yang Nabi sebut dah berlaku sungguh. Berlaku sungguh. Nampak tak? Carilah agama lain yang ada macam ni, kita tak jumpa. Batu kita tak pelik, termasuk dengan Quran kita. Kita tak pelik. Orang-orang kafir setengahnya baca Quran terjemahan ya, bukan bahasa Arab pun. Baca terjemahan je, boleh tubi air mata. Orang buat sosial eksperimen di Jepun, di negara mana, dari kalangan negara orang kafir ni, dia bagi dengar adunan ayat Quran 2 minit ya. 2 minit je, boh dekat telinga ni, earphone ni, dengar ni, ada yang menangis.
Satu perempuan Inggeris naik ketika mana pergi ke Turki. Kemudian dia naik di atas mimbar. Di atas tu dia masjid dia kosong macam tu boleh naik. Dia dengar alunan azan bersahut-sahutan daripada satu masjid ni. Bercucuran air mata. Kita dengar azan ni orang Islam tu. Hormat azan. Hormat azan tapi tak pergi sembahyang. Tak pergi sembahyang sampai komat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia dengar dah. Dia steady lagi. Sokok lagi. Minum air. Sembang lagi. Nampak tak? Sakit engkau. Ni benda ni banyak kita kena betul masyarakat. Sebab itu kena ada dari kalangan pendakwah yang dia kena kerah. Bukan semua kena lembut lah ke. Kalau nak lembut sama, pergi cari dah ustaz, ustazah. Tak tahu dah ni ustaz ke ustazah ke. Hak jadi kunyit, hak jadi sotong ni main ngajar majik. Ada Nampak dia magi ni gini pun dah susah hati dah. Ni pengusi tengok yang ni ustaz ke ustazah ni. Mana main duduk ngajar sini habis kita apa. Ni geng-geng kunyit ni kan hebat lah ni. Geng-geng sotong. Allahu Akbar. Di Indonesia baru-baru ni dia panggil seorang bapuk. Di sana dia panggil banci ataupun dia panggil bencong kalau Indonesia ni. Kita sini bapuk lah. Naik atas pentas ceramah tausiah. Kemudian dia ceramah pula dah. Dia ceramah dalam keadaan pakai gaun perempuan, dalam keadaan ni lambuk ni, kemudian betul-betul macam perempuan dah. Dengan penuh tatu tapi dia Islam. Kemudian dia ceramah atas tu dia menyalahkan ulama-ulama pula. Dia kata orang Islam hari ini termasuk ulama-ulama menelan mentah-mentah ayat Quran dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara seolah-olah mereka mengerti tetapi mereka tidak mengerti apa itu syariat, apa itu hakikat, apa itu makrifat. Nate bodoh sungguh kalau depan hamba mesupit mampu lalu. Tapi ustaz-ustaz marah bah, kiai, haji, Tengku Zulkarnain, ustaz ada Somad, ustaz ada Hidayah, kemudian Buya Yahya, ustaz Yahya Warani, semua bagi komentar dalam masalah ini, kemungkaran yang nyata. Kemudian penceramah pula hak utama malam tu dia pula sokong pula hak bapak ni tadi sampai bapak tu tepuk tangan. Dia puji-puji bapak ni tepuk tangan. Sakit sungguh dah tabang. Alhamdulillah Malaysia ni tak ada macam ni. Tapi jangan kita rasa senang ke selamat Malaysia. Kita tak tahu 10 tahun akan datang. Kita tak tahu 20 tahun akan datang. Sebab golongan LGBT lah ni juga berani terang-terangan dah. Kenapa tak? Allahu Akbar. Kita nak minta satu undang-undang dibuat di Parlimen Guban. Hukuman ke atas majikan yang tidak membenarkan pekerja dari kalangan umat Islam untuk sembahyang Jumaat. Sebut dalam parlimen tepik ahli-ahli parlimen hak kapi ni. Tak setuju. Ni lah. Padahal itu melibatkan Islam kita. Kamu bising-bising pasal apa? Betul tak? Baru lagi ni. Itu kena tengok benda macam ni supaya kita tengok perangai-perangai. Live lagi mampu aku. Dia potong yang ni ke, dia bagi kat ni, habis aku. Lagi dia cok aku ISIS pula. Tak? Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian dengan sebab apa yang dikatakannya itu perkara mukjizat dikhabarkannya sebelum wafatnya, kemudian berlaku ia sebagaimana yang disabdakannya itu, maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya mukjizat, kata dia. Adapun kenapa diberi nama iaitu disebut sebagai mukjizat sebab Nabi sebut benda ni sebelum daripada wafat dan selepas daripada kewafatan Nabi benda ni betul-betul berlaku. Masya-Allah. Kemudian diriwayatkan daripada seorang iaitu sahabat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi iaitu tempat simpan rahsianya, namanya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Saya sebut dah bulan lepas.
Kisah dia lagu mana semua sampai dia wafat. Kenapa dia wafat, di mana, di Madian apa dia, Lebanon, semua saya cerita dah. Kemudian kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta taqtulu imamakum. Diriwayatkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, demi Tuhan yang diriku dan jiwaku di dalam iaitu tangan kudratnya, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, tidak akan ataupun disebut tidak boleh jadi kiamat, iaitu sekali-kali tidak akan berlaku kiamat, dan tidak akan berlakunya melainkan kemudian daripada membunuh sekalian kamu akan imam-imam kamu dan sultan kamu dan raja besar kamu. Makna hadis ni apa dah? Petanda iaitu akan berlakunya kiamat daripada sekalian petanda-petanda yang lain. Ini termasuk salah satu daripadanya dan betul-betul berlaku. Maka apa yang disabdakan Nabi itu telah berlaku, ia mula daripada mereka itu membunuh Saidina Umar. Dia start daripada pembunuhan ke atas Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Abu Lu'lu'ah, seorang pemuda Parsi yang ketika mana zaman pemerintahan Saidina Umar jatuhnya empayar Parsi, kemudian ada dari kalangan Raja Parsi yang masuk Islam dan ada dari kalangan mereka juga termasuk dengan Abu Lu'lu'ah ini, salah seorang daripada pemuda yang dia memiliki kelebihan, dia orang yang cerdik, orang yang pintar. Kemudian ketika mana dia masuk Islam, Saidina Umar ambil dia sebagai pembantu. Sebab ada kelebihan atas dia ni, diambil akan dia. Tetapi sahabat-sahabat lain meragui keislaman dia. Anak baca balik sejarah. Sahabat-sahabat lain meragui iaitu keislaman dia ni. Sehingga kan sahabat-sahabat beritahu kepada Saidina Umar tentang keraguan mereka, dan keraguan sahabat-sahabat ini betul, tepat. Apabila Saidina Umar Al-Khattab ditikam oleh dia, ketika mana ditikam ni ceritanya, sebelum daripada Saidina Umar wafat ni, anak dia Abdullah bin Umar ni bila dia bagi minum air ni keluar daripada perut dia. Minum susu keluar dari tadak yang sangkut dalam perut, akibat daripada tikaman ni tadi. Zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ada dah puak-puak munafik yang pura-pura masuk Islam. Saya cerita dah bulan lepas. Zaman Saidina Umar munafik juga pura-pura masuk Islam, ada sahabat yang meragui dan ternyata betul, akhirnya ditikam khalifah ketika itu. Sebab itu saya sebut awal-awal lagi sebelum daripada ni, sejarah ni dia akan berulang. Apa pun golongan yang ada dalam lipatan sejarah Islam, start daripada Nabi, dia akan sentiasa ada. Sentiasa akan ada. Nampak tak? Masa dan tempat dia yang berbeza, tapi akan sentiasa ada. Sebab Allah memang menjadikan iaitu segolongan manusia jenis macam ni memang ada. Kemudiannya, dan iaitu juga pembunuhan ke atas Saidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga bagi Rasulullah. Kita pernah cerita dah dalam bab awal daripada kitab ni, satu puak yang datang daripada negeri Mesir yang mereka ini dipanggil sebagai yakni kutu-kutu oleh pengarang kitab ini ataupun pemberontak. Mereka ini adalah dari golongan Khawarij yang memberontak ketika itu. Kemudian hasil daripada fitnah dan sebagainya, mereka menuju iaitu Madinah dengan tujuan satu je, nak bunuh iaitu Saidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka berjaya. Di situlah punca
pertama menjadi besarnya perpecahan yang berlaku terhadap umat Islam dalam sejarah Islam. Awal-awal mula sejarah ni yang membuatkan apa dia? Perpecahan yang paling besar dari kalangan umat Islam, peperangan yang panjang sehingga kan ramai dari kalangan umat Islam sendiri yang terbunuh. Peperangan Jamal, perang Siffin. Perang Jamal ni antaranya apa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama dengan dia berseteru dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Perang Siffin, Sayyidatina Aisyah bersama dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ni bukan sebarang orang. Bin Abu Sufyan. Dia sahabat besar. Sebab itu kita baca sejarah ni jangan maki hamun. Muawiyah ni lebih daripada tu wallahu alam sebab dia seorang ahli ijtihad. Dan katanya lagi Sayyidina Ali, ni dia sebut lepas daripada Sayyidina Uthman kena bunuh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah naik menjadi khalifah ketika itu. Sinilah mula berlakunya perpecahan yang besar ke atas umat Islam. Yang bunuh Sayyidina Ali ni Ibnu Maljun nama dia. Dia ni salah seorang dari kalangan ahli ibadah. Orang yang hebat dalam ibadah, dia orang yang hebat dalam masalah ilmu fikih dan sebagainya. Orang yang hebat. Bukan komang-komang dari kalangan orang. Tetapi dia tak setuju dengan beberapa perkara, lebih-lebih lagi yang melibatkan iaitu pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Yang dia tak menghukum Sayyidina Ali, tak menghukum sebab pendapat dia Sayyidina Ali ketika itu kalau dia buat juga pembunuhan iaitu hukuman ke atas puak-puak yang bunuh Sayyidina Uthman ni akan berlaku perpecahan yang lebih besar lagi dari kalangan umat Islam. Jadi dia tunda dulu. Jadi dia tinggalkan benda tu. Sedangkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ketika itu dia tak boleh terima. Dia nak juga supaya dibunuh puak-puak hak bunuh Sayyidina Uthman. Sebab itu Sayyidina Muawiyah dia tak bai'ah kepada Sayyidina Ali. Berlaku perpecahan. Ibnu Murjah ni orang yang hebat. Satu orang yang hebat dan orang yang dekat dengan Sayyidina Ali juga, dengan sahabat-sahabat ni. Dia tikam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab apabila dia tak setuju dengan Sayyidina Ali, kemudian dia keluar daripada puak yang menyokong Sayyidina Ali. Padahal awal-awal pelantikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini, dia adalah antara pendukung Sayyidina Ali. Awal-awal dia. Kemudian dia tak setuju. Bila dia tak setuju, kemudian dia keluar daripada iaitu kumpulan Sayyidina Ali. Dia menyokong Khawarij. Dia duduk bersama puak-puak Khawarij di ketika itu. Akhirnya dia bunuh Sayyidina Ali. Sebab itu bahaya apa? Orang yang duduk dalam kalangan kita satu hari kalau dia keluar, bahaya dia. Lebih bahaya daripada musuh kita orang asal dah. Betul tak? Sejarah. Dia tikam kita bukan daripada belakang ke, depan pun dia akan tikam. Jangan maming. Saya ulang sekali lagi, sejarah akan berulang. Hati-hati dengan orang yang sama-sama dengan kita satu ketika dulu, kemudian dia ambil keputusan untuk keluar, dia serang kita, dia akan serang habis-habisan. Dan lebih utama lagi, dia tahu di mana kelemahan kita, sebab dia duduk bersama kita dulu. Nampak tak? Main. Aku tak kata ke siapa, aku bagi peringatan supaya berhati-hati. Cukup sekadar itulah, kita sambung. Hujan-hujan. Maaf pula. Sambung mula depan. InsyaAllah. Bab ni dia panjang lagi. Nanti kita sambung lagi sedap lagi sebab dia melibatkan sejarah. Kita akan tengok gambaran Islam dulu lagu mana, kemudian kita akan compare dengan zaman ni, kita akan nampak kaitan tu memang berlaku sungguh. Zaman ni cuma cara dia, tapi point dia sama saja. Kepada itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan penuh keberkatan, Allah lapangkan juga rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal qalim. Ya Allah, jadikanlah kami di golongan sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami di golongan orang-orang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu akan segala kelemahan beri kami.
Allah. Kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepadamu dan menjauhi akan segala larangan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu akan segala kekurangan beri kami Allah. Kurniakanlah kelebihan kepada kami dan segala ilmu agamamu dan segala ilmu faat bagi kami dan segala manusia atas muka bumi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.